وسلم ثم آله الكرام وأصحابه الكرام وخير هذا الكتاب لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا عالم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عالم خلقنا بخلوق علم وحققنا بحقائق العلم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب السان بنوره وعلى آله كل لمحة ونفس عندما وسعه علمك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita setujui, iaitu minggu pertama kita akan buka kitab Asas Akidah. Minggu ketiga baru kita buka kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi minggu ni, kali ini kita baca pada muka surat 32 rukun iman. Itu kita selesai bicarakan tentang rukun Islam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman. Iman berarti yakin. Ya, yakin. Yakin. Rukun iman bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan segala rukunnya. Percaya dan yakin akan segala perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman, rukun iman. Kita membenarkan dalam hati kita, yakin kita bahawa Allah itu Tuhan kita dan Muhammad itu Rasul kita. Setelah kita yakin, maka kita pun mengucapkan dengan lisan ataupun dengan lidah, itu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila kita telah mengucap dua kalimah syahadah, bermakna kita telah menjadi seorang muslim atau Islam. Maka setiap orang Islam wajib untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk dalam mengamalkan dengan segala rukunnya. Kita buat segala rukun-rukun Islam yang kita bicara itu, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu perkara yang difardu atau diwajib atau dipaksa oleh Allah kepada kita untuk melaksanakannya. Tidak dengan solat sunat itu atas kehendak kita. Kan nak buat boleh, tak buat tak boleh, tapi rukun Islam yang 5 tu, syahadah, tu sembahyang 5 waktu, zakat, puasa, haji, itu wajib kita laksanakan, kecuali yang kelima, iaitu rukun haji. Jika kita berkemampuan, ada kemampuan. Kalau tak mampu, tak wajib dah. Kalau hari ni kan kemampuan pergi haji, tengok bertambah lagi. Kalau itu kemampuan dari segi ditambah kemampuan dari segi kuota. Bila kuota ada, kita lebih. Hari ni tambah lagi satu.
Kemampuan dari segi kesihatan lah. Kan? Orang tinggi terlepoi. Uji manis terlepoi. Jantung terlepoi. Kok saya cukup syarat nak terlepoi? Saya dah tinggi dah. Uji manis dah. Dah tinggi dah. Cukup. Memang tak lapis. Tapi kalau dengan kehendak Allah, dengan Allah, ya Allah perkara itu boleh berlaku. Kalau Allah izinkan, kita akan diizinkan Allah untuk melakukan haji. Baik. Itu rukun iman, maksud rukun iman. Dalil nakli, iaitu dalil Al-Quran dan hadis. Nakli merujuk kepada Quran dan hadis tentang rukun iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan juga ihsan dan juga tentang tanda-tanda kiamat, di luar kiamat. Datanglah keadaan seorang lelaki yang tidak dikenali oleh para sahabat, tetapi baju tak nampak. Lelaki itu datang musafir jauh, baju tak berabu, rambut tak kusut. Kalau orang musafir, baju kusut, rambut kusut, ni tak ada. Cantik ya. Datang jumpa Nabi bertanya tentang perkara iman, Islam dan juga ihsan. Baik. An Umar anna Jibril qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal iman? Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Maksudnya Jibril beritahu kepada aku tentang iman. Jibril bertanya, beritahu aku kepada aku tentang iman. Jibril tanya tentang iman. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, iman itu ialah pertama percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kemudian yakni kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Itu maksud iman yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada Jibril. Faham tu? Kepentingan rukun iman. Apa penting rukun iman? Setiap orang Islam wajib meyakini rukun iman. Rukun iman adalah dasar utama bagi orang Islam. Dasar utamanya, pokoklah, bawah dia asas. Kita perlu percaya ni. Agar kita tidak mudah digoyah akidah kita oleh ajaran-ajaran yang baru, ajaran-ajaran yang lain. Kita wajib meyakini sepenuhnya semua rukun iman di dalam hati. Iman akan rosak sekiranya tidak meyakini salah satu daripada rukun-rukun iman tersebut. Salah satu kita tak percaya hari kiamat, maka rosak iman kita. Mungkin kita boleh terkeluar daripada Islam sebab tidak meyakini salah satu daripada rukun iman. Wajib kita percaya ke enam rukun iman tersebut tanpa kita persoalkan perkara-perkara itu. Tidak ada keraguan kepada perkara tersebut. Baik, rukun iman ada 6 perkara, iaitu yang pertama. Yang pertama, rukun pertama beriman kepada Allah. Jadi kita akan membicarakan rukun pertama ni panjanglah. Hampir setengah daripada kitab ni bercerita tentang rukun pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti beriman kepada Allah Taala ialah kalimah Allah adalah lafzul jalalah, lafaz yang agung, merupakan nama Allah yang maha agung. Sebut Allah, orang tahu dah itu nama Tuhan bagi orang Islam, bukan agama-agama yang lain. Agama lain kok guna nama Allah, maknanya telah apa? Telah cuba untuk menghina ataupun memainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Macam Kristian, kalau dia gunakan nama Allah dalam kitab Bible dia,
bermakna dia telah mensyirikkan Allah. Sebab dia menyamakan Allah, Allah ada anak, Allah ada Rohul Kudus. Sebab dalam agama Kristian dia ada konsep Trinity, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Jadi kalau diletak nama Allah dalam agama mereka, mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk Allah. Dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan, Jibril tu Rohul Kudus. Mana tiga Tuhan? Tiga Tuhan dalam agama mereka. Itu sebab kita tak benarkan orang Kristian untuk menggunakan kalimah Allah dalam kitab-kitab mereka. Baik, itu nama Allah yang perlu kita pertahankan sebagai selaku orang Islam. Ini hamba Allah. Beriman bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa. Maksud Esa? Esa maksudnya satu, tunggal. Dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin, kita kena pasakkan dalam hati kita bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Pasakkan nanti kita. Ada orang cuba nak kita tolak perkara-perkara cuba nak gugatkan iman kita tolak pahaman-pahaman yang boleh menggugat akan iman kita. Pasakkan dalam hati kita, Allah itu esok, tidak dua, tidak tiga. Okey. Dalil nakli beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah perintah Allah. Firman Allah ni. Aminu billah wa rasulih. Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Kita mempercayai akan 4 kitab yang besar tersebut. Dan sesiapa yang kufur, engkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Itu amaran Allah kepada orang yang cuba untuk meragui rukun iman, maka mereka akan tersesat, akan disesatkan oleh Allah dengan sesat yang jauh lah. Mereka tak jumpa jalan balik. Itu firman, itu dalil nakli beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan yakin dan jazam. Jazam maksudnya apa? Yakin. Yakin dengan sepenuh-penuhnya, itu jazam. Bahawa Allah Taala Tuhan yang esa. Jazam maknanya mutlak, kita matikan dalam hati kita. Allah itu Tuhan kita. Copkan, khatamkan maksudnya. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah dalam hati kita. Beriman dengan penuh yakin dan penuh kepercayaan bahawa Allah itu Tuhan yang esa. Bila kita dah yakin Allah itu Tuhan kita, yang kedua pula, itu kita wajib melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu kewajipan kepada orang Islam. Wajib
melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, dan kita wajib meninggalkan segala apa yang Allah larang. Itu wajib tu. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, meyakini dan membenarkan kewujudan Allah taala sepenuhnya dalam hati. Mak, diulang-ulang. Benda tu ulang ya. Tadi yakin. Ni ada lagi meyakini kita, yakin kita. Kita benarkan hati kita Allah itu Tuhan kita dalam hati kita. Mana? Diulang daripada mula kita baca kitab tadi sampai sekarang. Benda tu disebut tadi. Untuk agar kita lebih memasakkan hati kita yakin dengan Allah. Kedua, membuat pengakuan dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kita yakin, maka kita ucap dengan lidah itu ucapan 2 kalimah syahadah. 3, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Faham? Maknanya benar dalam hati, mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota. Terkandung dalam cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi. Kita tak boleh lagi nak guna dalil la ikraha hafiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu dalil tu hanya khusus untuk orang-orang kafir yang baru berjinak-jinak nak masuk Islam. Tidak ada paksaan bagi orang kafir untuk memeluk agama Islam. Tapi bila dah peluk agama Islam, wajib kita mengikuti, mentaati segala perintah Allah. Tak boleh kita tinggalkan, tak boleh nak excuse semayang, tak boleh nak excuse puasa dan sebagainya. Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita buat. Okay. Hikmah beriman kepada Allah taala. Okey, sebelum ada soalan tuan. Setakat ni lah, ada tak soalan? Right? Apa tu hikmah tuan? Hikmah maksudnya kebaikan. Kebaikan atau hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara hikmah dan kebaikan beriman kepada Allah taala iaitu yang pertama, hati akan menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Tuan boleh tengok kan video-video tentang orang yang baru masuk Islam, bila mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka merasakan suatu ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelum mereka memeluk agama Islam. Banyaklah kisah-kisah kan, lihat orang yang diberikan ketenangan oleh Allah bila mereka memeluk agama Islam kan. Banyak nak tahu macam kita lihat peperangan Palestin kan, antara Israel dan Palestin ni, banyak kita lihat ada seorang satu kisah tu budak kecil, dah nazak berada di pangkuan ayah dia, dia pandang satu arah, dia nak dengar suara abah dia tapi dia tak nampak abah dia. Abah dia pangku dia tapi dia tak nampak abah dia tu. Dia nampak apa? Dia nampak satu taman yang sangat indah, penuh dengan sungainya, buah-buahannya, cantik tempat tu. Dia nampak tu. Dia tak nampak abah dia. Nazak ni. Dia cerita ke abah, nampak ni. Akhir sekali dia menemui ajal. Dia ambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah. Kalau kita lihat kan, cerita karamah-karamah tentang kejadian yang luar biasa dalam peperangan antara Israel dan Palestin. Kan kisah seorang budak bayi yang berusia bulanan tahun, baru dalam umur 6 bulan 7 bulan tuan-tuan, terkambus di bawah tanah, bawah bangunan lebih daripada 37 hari. Bayi lah. Kok bayi mana kau makan, dia makan.
Tak kau tira nak sebah ke apa. Sebab budak tak kau cik. Yang nak kita kau cik tu lah. Mana reti kita yang uruskan dia. 37 hari tuan-tuan terkampus keluar diselamatkan oleh apa orang yang selamatlah dalam keadaan sihat wal afiat, segar bugar, menangis macam biasa. Siapa gak yang bagi rezeki kepada anak tersebut? Siapa yang menolongkan kan? Mana itu semua kejadian yang luar biasa lah yang berlaku di bumi Palestin kan. Baik. Kedua, mendapat petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang kedua, mendapat hidayah Allah. Kita perlukan hidayah Allah. Sebab kita sentiasa kena berdoa agar diberi hidayah oleh Allah kepada kita. Apa guna hidayah tuan? Guna hidayah inilah untuk menunjukkan kepada kita mana perkara yang elok, mana perkara yang tidak elok. Allah akan tunjukkan. Bila kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu petunjuk Allah. 3, terdorong melaksanakan perintah Allah Taala dan menjauhi larangannya. 4, sentiasa melakukan amal soleh dan mencegah kemungkaran. 5, sentiasa bersifat ihsan kepada semua makhluk. Itu di antara hikmah kebaikan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengenal Allah Taala dan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Allah Taala itu fardu ain. Apa maksud fardu ain? Apa maksud fardu ain? Fardu ain itu fardu yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf, setiap muslim. Itu fardu ain, wajib atas kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Taala itu fardu ain ke atas setiap mukallaf, yaitu dengan mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang dinyatakan oleh syarak daripada ajaran Rasul-Rasul. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang elok, Asma'ul Husna, sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Nama Tuhan yang paling masyhur antara nama-namanya ialah Allah. Allah. Yang disebut sebagai lafzul jalalah, lafaz yang maha agung. Itulah Allah. Nama yang lain daripada lafaz Allah diketahui daripada Al-Quran dan hadis. Sebagian daripadanya iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam dan Al-Mu'min. Ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nama yang paling utama, yang paling agung ialah Allah, iaitu lafzul jalalah, lafaz yang paling agung. Mengenal Allah Ta'ala merungkai 3 perkara. Pertama, i'tiqad yang pasti. Bila kita kenal Allah, maka kita telah memasakkan dalam hati kita nama Allah tersebut. Kita pahatkan dalam hati kita. Tak syak kita, tak zon kita dan tak waham kita. Syak ni lebih kurang, syak ni kalau ikut dalam kaedah ilmu fiqh, ilmu fiqh lah, ilmu fiqh, syak ni 25%. Waham ni 50%. Syak ni 50%. Zon ni 75%. Waham iaitu 25%. Yang paling bawah. Jadi tak, kita pastikan tidak ada syak
Tidak ada zon, tidak ada waham dalam kita mengenal Allah. Memang dalam hati kita memang letakkan keyakinan yang penuh, yang jazam, yang yakin bahawa Allah itu Tuhan kita. Tidak ada syak, tidak ada waham dan tidak ada zon dalam hati kita terhadap Allah. Apa saja yang kita fikirkan tentang Allah itu bukan Allah. Allah ada anak, betul ke Allah? Ya, kita fikir, kita kadang-kadang mungkin kita duduk seorang kita fikir, ya ke Allah ni tak ada dua, tak ada apa? Tak ada ayah, tak ada mak. Itu semua perkara-perkara yang disyak, diwahamkan oleh syaitan agar akidah kita tergugat. Jadi kita perlu buang perkara-perkara tersebut sebagaimana yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini seorang ulama sufi. Ketika beliau bermusafir, dalam musafir tersebut beliau telah berkemah di suatu padang pasir. Dan malamnya beliau telah beribadah kepada Allah. Tiba-tiba datang satu cahaya yang amat terang. Cantiklah cahaya tu. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan menyatakan bahawa ana Rabb, aku Tuhan. Hari ini aku telah menghalalkan apa yang diharamkan kepada engkau. Maka bila benda tu berlaku depan Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir tengok, Syekh Abdul Qadir kata, bila Syekh Abdul Qadir tengok benda tu, dia berkata, kau bukannya Allah, kau bukannya Tuhan, kau syaitan, iblis, nyah di sini. Itu orang yang punya akidah yang kuat. Kok kita tuan-tuan tak kita cayo kok datang tiba-tiba datang cayo panggil tu. Membentuk macam satu benda tazat kau pokok. Kau bagi Tuhan. Selap kita boleh cayo kan. Ni Syekh Qadir dia menolak cahaya tu. Dan nyatakan bahawa apa? Engkau tidak menyebut engkau Allah. Engkau sebut engkau Rabb, Tuhan. Itu tandanya kalau kau sebut engkau Allah, hancur kau. Iblis, syaitan takkan berani menyebut dia Tuhan. Itu sebab ketika mana Fir'aun sebut dia Tuhan, pelik Iblis. Iblis pelik ke Fir'aun bila sebut dia Tuhan, mengaku dia Tuhan kan. Sebab Iblis tidak pernah mengaku dia Tuhan. Itu Iblis. Manusia mengaku dia Tuhan. Handa tu manusia ni. Jadi maka ditolak oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kerana Allah itu tidak berjisim, tidak menyerupai apa saja. Allah tidak serupa cahaya, Allah tak serupa angin, Allah tak serupa kilat, Allah tak serupa gunung, Allah tak serupa apa sahaja yang kita terbayang tentang Allah, itu bukan Allah. Bila datang perasaan tu, bila datang perasaan dalam hati tuan tentang Allah, ingat Allah macam cahaya ke, Allah macam angin ke, Allah macam kilat ke, itu bukan Allah. Nyahkan. Sebab Allah laisa kamislihi syai'. Tidak ada suatu perkara pun yang akan menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Pasakkan. Bila ada orang cuba untuk gugat iman kita dengan menyerupakan Allah dengan perkara-perkara yang lain, itu kita kelak itu bukan Allah. Sebab ini ramai golongan mujassimah, golongan musyabbihah, ni ramai yang cuba untuk memesongkan akidah umat Islam. Baik. Pasakkan, yakin bahawa Allah itu ada. Kedua, muwafaqah, yakni bertepatan
I'tiqad itu dengan akidah yang sebenar, i'tiqad al-sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Dua imam akidah, dua imam tauhid bagi mazhab al-sunnah wal jamaah. Ingat. Ingat. Dalam mazhab al-sunnah wal jamaah dalam bidang akidah ada dua imam, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita sebut ni Al-Asy'ariyah, dan Abu Mansur Al-Maturidi atau disebut Al-Maturidiyah. Dua imam ini bukan imam bagi akidah Al-Sunnah wal Jamaah, bukan imam-imam yang lain. Tolak ini dua imam. Semua ulama-ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersandarkan kepada dalil yang diutarakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari ini asal dia ialah dia berfahaman Mu'tazilah. Guru dia Wasil bin Atha, asal dia. Tapi dia keluar dari perkumpulan Mu'tazilah dan bentuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Imam bagi akidah iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ingat arti itu. Kedua, imam bagi mazhab kita empat tu. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah dia asaskan mazhab Hanafi, Malik mazhab Maliki, Syafi'i mazhab Syafi'i, Imam Ahmad mazhab Hambali. Empat mazhab ni. Mazhab banyak sebenarnya, tapi yang benar-benar kekal empat ni. Yang lain telah terkubur dan ada pula yang bertaklid dengan mazhab-mazhab guru mereka. Empat. Dalam itu dalam bidang fiqh kita ikut ompek ni, tak lagi ompek ni. Kemudian dalam bidang tasawuf ataupun akhlak yang kita belajar tu, kitab Tanbihul Ghafilin tu, kita berpegang kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia imam tasawuf dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di samping Imam Al-Ghazali. Mazhab imam kita apa? Syekh Junaid Al-Baghdadi bagi imam tarikat atau imam tasawuf atau imam atau bab ihsan, sebagai ihsan, iman, Islam dan ihsan. Tu imam-imam yang berada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Muafakat kita punya i'tiqad dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ada dalil sekalipun dengan dalil ijmali, ada dalil yang kita pegang ketika kita mengenal Allah walaupun dengan dalil ijmali. Maksud ijmali maksudnya dalil yang ringkas. Kan kita kata cik tu kan, bila kita belajar sifat 20 betul. Allah Allah itu wujud kan. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Mana tu dalil tu? Dalilnya wujudnya alam ini tandanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil lah. Dalil yang ringkas yang mudah kita faham. Penjelasan. Okey, sebelum tu ada soalan tuan? Sampai mengenal Allah mungkai tiga perkara ni. Ada? Saya rasa tak perlu secara warna aku baca kan. Penjelasan. Jika i'tiqadnya pasti serta bertepatan dengan akidah yang sebenar tetapi tanpa dalil, ini dinamakan taklid. Taklid maksudnya kita mengikut. Macam kita semayang.
kita taklid dengan pendapat mazhab Syafi'i. Apa yang kita lakukan dalam solat tu, kita taklid ikut apa yang telah diajar oleh imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam akidah kita tak boleh taklid. Taklid. Jika kita kita yakin Allah itu tapi tak dalil, maka itu nama kita taklid. Kita ikut. Seseorang yang beriktikad dengan maksudnya apa maksud i'tiqad? I'tiqad maksudnya seseorang yang berpegang dengan i'tiqad, dengan pegangan yang tidak pasti dan tidak menepati akidah yang sebenar, maka ulama sepakat menghukumkan kafir. Kafir. I'tiqad yang tidak pasti. Maknanya i'tiqad yang bukan 100% jazam atau yakin. Perlu yakin 100% dalam hati kita, meyakini Allah itu Tuhan kita. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita. Berdasarkan dalil-dalil yang kita tahu. Kita tak boleh nak taklid atau ikut orang, tak boleh. Dalam masalah akidah tak boleh ikut-ikut. Mesti yakin betul bahawa apa yang kita yakini tersebut. Adapun i'tiqad orang yang bertaklid, maka mengikut qaul yang muktamad, dia tidak dihukumkan kafir jika taklidnya itu pasti. Yakin dia ikut orang, ikut orang, yakin dah tentang akidah orang tu, tentang Allah Subhanahu wa taala, dia pun ikut orang tu dan dia yakin betul apa yang diyakini oleh orang tersebut. Dia tidaklah dihukumkan kafir. Yang tak boleh ni apa? Dia ikut pun saja. Takut bila kita ikut tersalah. Kena yakinlah. Sebab bila kita ikut suatu kumpulan jemaah ke apa ke, pastikan apa yang kita ikut tu betul. Jangan ikut membuta tuli, takut akidah kita rosak. Dia dihukumkan mukmin yang menderhaka jika tidak belajar mendirikan dalil. Tak belajar, dihukumkan menderhaka jika dia tak belajar, tak tahu tentang dalil. Sekiranya dia tidak terdaya mendirikan dalil walaupun telah belajar, maka tidak dihukumkan derhaka. Dia tak mampu, tak mampu nak menghafal dalil, tapi dia yakin Allah itu Tuhan dia, yakin Allah itu ada. Dia dah belajar, dah belajar dah. Cuba hafal, tak apa-hafal, tak berjaya, maka dia tidak dihukum sebagai menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Faham Baik, pastikan bila kita beriktikad, iktikad kita mesti jazam, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut-ikut. Ada dalil, kita ada pegang dalil berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah SWT punya 99 nama yang mulia yang disebut sebagai Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'izz,
Al-Muzil, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adlu ila akhir sampailah As-Sabur. Bukan boleh hafal kan? Hafalkan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut siapa yang menghafal nama Allah dah wajib baginya dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunatkan, disuruh kita agar baca Asmaul Husna pada setiap pagi sebelum kita melakukan apa-apa saja pekerjaan. Okay. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui. Pertama, ijmali, ringkasan, secara ringkas, iaitu seseorang beriktikad dan berpegang dengan iktikad yang pasti bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa juga sifat kekurangan. Itu yang paling ringkas. Yakin kita, etikad kita, iaitu apa? Yakin bahawa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan tidak ada satu pun sifat kekurangan Allah. Yang kurang siapa? Yang kurang ni makhluk Allah kita. Kita kurang. Kita ada kekurangan. Tapi Allah tidak ada kekurangan. Allah penuh dengan kesempurnaan. Wajib kita, maknanya kita tahu secara ringkas tentang sifat wajib Allah yang perlu kita ketahui. Sekian. Tafsili iaitu secara terperinci. Ini bagi orang yang belajar lah. Ketentuan ni cukup ijmali. Tapi tafsili bagi orang yang memang dia betul-betul belajar bab akidah. Kalau Azhar tu ambil katakan syu'bah kuliah usuluddin bab akidah. Dia belajar ni. Iaitu seseorang yang beriktikad dan berpegang dengan iktikad yang putus dan pasti, tidak syak, zon dan waham, berdasarkan dari akli dan nakli bahawa wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib. Mustahil atas Allah bersifat dengan segala lawannya 20 sifat yang wajib tersebut. Mustahil. Harus kepada Allah untuk melakukan suatu perkara dan atau tidak melakukan. Mana ada 41 sifat yang wajib bagi orang yang benar-benar belajarlah, dia mengkaji dengan penuh tafsili tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang 20 yang wajib kan. Sifat usul Allah yang 20 dan sifat harus Allah yang satu. Wajib dia ketahui dengan secara tafsili, dengan secara terperinci. Jadi tentuan wajib, tentuan cukuplah dengan ijmali, ringkas. Boleh juga tafsiri. Tapi tuan kena belajarlah. Belajar dengan penuh tekun untuk mengetahui perkara-perkara tersebut. Itu di antara InsyaAllah kita akan sambunglah pada taklid pada bulan yang akan datang insyaAllah. Kita berhenti dulu pada sifat-sifat Allah yang wajib diketahui secara ijmali dan juga tafsiri. Tapi yang perlu kita yakin, yang perlu kita tanamkan dari kita, iaitu kita perlu keyakinan yang penuh, yang jazam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ikut-ikut orang, tak. Yakin betul bahawa Allah itu Tuhan kita. Sebab akidah ini berkait dengan amalan, tuan-tuan. Kalau akidah kita salah, segala amalan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan akidah kita betul dan benar di sisi syara'in insya-Allah. Ada soalan tak? Sebelum kita berhenti.
Wallahu a'lam. Minta maaf lah, itu saya mampu saya terangkan. Kefahaman itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang boleh beri faham kepada Tuhan. Saya tak pekrah. Saya cuma boleh menerangkan kefahaman, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alim kulla ulum, ya sami' du'al mazlum. لا تجعل في مجلسنا شقي ولا محروم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.